Ready ya? Okey. 5 second. 4, 3, 2, 1. Action. Hai, okey, hari ini kita akan masuk dekat topik yang pertama, pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum tu, kita akan mengetahui hasil pembelajaran topik yang pertama ini. Okey, di akhir pembelajaran ni, okey, pelajar akan menguasai di mana dapat menerangkan konsep pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dan juga luar negara. Okey, yang kedua, demonstrasikan kefahaman jenis taska dan tadika yang ada di Malaysia. Dan yang ketiga, dapat mentakrifkan kemahiran interpersonal berkaitan dengan perspektif pendidikan awal kanak-kanak. Okey, kita pergi dekat slide yang pertama iaitu bahagian pengenalan. Okey, so apa itu pendidikan awal kanak-kanak? Okey, menurut apa yang ada dalam slide ni, okey, pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Di mana pendidikan awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk pada tempoh masa kanak-kanak daripada lahir sehinggalah mencecah usia 8 tahun. Okey, so menurut Ball and Ferzani, okey, pendidikan ialah aktiviti yang disengajakan bagi membantu pelajar mengembangkan kefahaman dan juga kemahiran. Okey, seterusnya pendidikan awal kanak-kanak juga merupakan program yang tidak formal di mana menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak daripada berumur 4 tahun hingga 6 tahun selama setahun atau lebih sebelum mereka bersedia memasuki ke tahun 1 di sistem persekolahan yang formal. Okey, dekat bahagian subtopik 1.0, okey, di bahagian sejarah pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Okey, so peringkat awal banyak taska pusat penjagaan tadika mula ditubuhkan pada tahun 1950 semasa tu di dalam gereja sahaja. Okey, pada akhir 50-an dan juga 60-an, pendidikan amat penting kepada kanak-kanak dan tadika pada zaman ini hanya untuk kanak-kanak yang mana daripada keluarga yang kaya. Okey, seterusnya kurikulum tradisional pada zaman ini juga menggunakan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Okey, saudara sekali, pada tahun ini Kementerian Pendidikan mengatakan bahawa pencapaian kanak-kanak lebih baik apabila masuk ke tadika sebelum belajar di sekolah rendah. Okey, so sambungan lagi. Okey, pada tahun 1969, okey, kita ringkaskanlah ya. Okey, ada ASEAN Foundation telah memberikan kepada NGO untuk membuka pusat jagaan kanak-kanak di Selangor dengan meniru cara Amerika iaitu Head Start Project untuk keluarga miskin dahulu. Selepas tu barulah ditubuhkan KEMAS pada tahun 1969 untuk membantu keluarga yang miskin dan telah membuka seramai 156 kanak-kanak dan menerima 156 orang kanak-kanak belajar di KEMAS pada masa itu. Seterusnya, Felda juga telah membuka tadika untuk anak-anak Felda di mana bantu terkejam. Stop jam. Kereta. Teruskan. Okey, sorry. Okey, and then 1976 pula, okey, tabikah telah ditubuhkan oleh Kementerian Perpaduan Negara untuk anak-anak yang ada di kawasan perumahan ruku tetangga. And then last sekali Rizda pun telah menubuhkan juga tadika untuk anak-anak penori getah pada tahun 1980. Dan last sekali terdapat 3 agensi yang terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak iaitu kerajaan, sektor swasta dan juga organisasi sosial ataupun kita kenali sebagai NGO. Okey, kita pergi yang pertama, apa yang dimasukkan dengan taska? Okey, taska bermaksud Taman Asuhan Kanak-kanak 1984. So, apa dimasukkan dengan taska ni? Taska adalah merujuk pada Taman Asuhan Kanak-kanak yang menerima pendaftaran 10 orang atau lebih kanak-kanak yang berusia 4 tahun ke bawah. Okey, dan dia ditubuhkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau dikenali sebagai JKM dan menggunakan kurikulum permata negara sebagai salah satu sistem pembelajaran perkembangan kanak-kanak yang berada di taska tersebut. Okey, apa tujuan dan juga objektif penubuhan taska ni? Okey, yang pertama, menyediakan perkhidmatan pengasuhan kanak-kanak dalam suasana yang selamat, ceria dan selesa. Yang kedua, dapat menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Okey, yang ketiga, menyediakan makanan yang seimbang, berkhasiat serta mengamalkan gaya hidup sihat kanak-kanak di dalam taska tersebut.
Dan yang seterusnya menerapkan nilai-nilai murni supaya kanak-kanak dapat menghayati dan mengamalkan sejak kecil lagi. Dan last sekali, objektif penubuhan taskah dapat menggalakkan kecerdasan, kemahiran fizikal serta amalan kesihatan, kebersihan dan keselamatan yang baik melalui aktiviti fizikal yang dijalankan di taskah tersebut. Okey, so kategori taskah mengikut seksyen Akta 308 ada beberapa lah. Kita ada taskah di rumah, taskah institusi, taskah di tempat kerja dan taskah komuniti. Okey, kita pergi dekat satu persatu lah. Yang pertama, taskah di rumah. Okey, so taskah di rumah ni kebanyakannya di rumah-rumah lah. Kita akan dapati di kawasan dalam perumahan. Okey, di rumah-rumah. Okey, yang mana menerima 4 hingga 9 orang anak-anak jagaan yang dijalankan di kediaman sendiri. Okey, tetapi mestilah berdaftar di bawah JKM. Yang seterusnya, taskah institusi menerima 10 orang atau lebih kanak-kanak dalam jagaan di mana ditubuhkan atas inisiatif pihak swasta dan badan bukan kerajaan NGO. Okey, dan yang seterusnya, taskah di tempat kerja. Okey, yang mana menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih dalam jagaan ditubuhkan atas inisiatif majikan atau kebajikan pekerja. Yang ni setengah company tu kalau nak buka taskah di tempat kerja, tujuannya untuk membantu anak-anak majikan yang bekerja di company tersebut, di jabatan atau syarikat tersebut lah. Dan last sekali, taskah komuniti yang kita dapati dekat kawasan luar sana menerima 10 orang kanak-kanak atau lebih dalam jagaan. So yang ni dibuka oleh kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Okey, so apa yang dipelajari dan apa yang didapati di dalam taskah? Okey, so dalam taskah normally kita akan panggil sebagai perkembangan lah untuk segala aktiviti dan juga pembelajaran yang dijalankan di dalam taskah tersebut. Okey, so ada 6 jenis perkembangan yang terdapat dalam kurikulum Permata Negara dan wajib dijalankan di taskah lah untuk pengasuh dan juga anak-anak di taskah tersebut. Yang pertama, kita ada perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Okey, yang kedua, kita ada perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang ketiga, kita ada perkembangan deria, pemahaman dunia dan persekitaran. Kita ada perkembangan fizikal. Yang kelima, perkembangan kreativiti dan estetika. Dan yang last sekali, kita ada perkembangan sasiah, sosio-emosi dan kerohanian. So, inilah dia beberapa senarai jenis perkembangan yang terdapat di dalam taskah menurut kurikulum Permata Negara. Okey, so yang pertama dalam taskah, okey, apa yang dilakukan oleh pengasuh bersama anak-anak jagaan? Okey, kita ada mengamalkan penjagaan dan asuhan dari segi pemakanan yang seimbang. Okey, kita ada mengamalkan keselamatan kanak-kanak dan ada mengamalkan pengasuhan dari segi penjagaan, latihan urus diri kanak-kanak melalui aktiviti dan juga pemerhatian dan pemantauan lah daripada pengasuh kepada anak-anak yang berada di taskah tersebut. Okey, kita pergi dekat bahagian seterusnya iaitu pusat jagaan. So taskah tadi dah selesai. So now kita pergi dekat bahagian pusat jagaan secara ringkas. Okey. So pusat jagaan ni menurut Akta Pusat Jagaan Kanak-kanak 1993-506. Okey, dia kata jagaan ni bermaksud perlindungan. Kita memberikan perlindungan, pengawasan dan pemulihan serta latihan kepada kanak-kanak yang berada di pusat jagaan tersebut. So pusat jagaan ni bermaksud di mana yang mana terdapat pada kediaman dan juga pusat jagaan harian. Okey, so yang ni mestilah berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM. So ada beberapa pusat jagaan di bawah agensi JKM ni. Yang pertama kita ada pusat jagaan harian. Okey, yang ni nampak. Okey, yang kedua kita ada pusat jagaan kediaman. Okey, pusat jagaan harian tu di mana-mana premis yang menerima 4 orang atau lebih untuk jagaan selama tempoh yang berterusan melebihi 3 jam sehari sama ada menerima upah ataupun tidak. Tapi kebanyakannya pusat jagaan harian ni menerima upah lah. Okey, yang tidak menerima upah tu mungkin dibayar untuk membantu orang ramai yang menghantar anak ke pusat jagaan harian tersebut. Okey, yang seterusnya kita ada pusat jagaan berkediaman. Okey, yang ni premis yang menerima 4 orang atau lebih, sama juga macam pusat jagaan harian untuk jagaan sebagai penghuni di dalamnya, yang mana duduk sebagai penghuni dalam tempoh yang lama. Okey, yang ni menerima upah ataupun selainnya lah. Mungkin upah tu dibayar ataupun diberi bayaran secara bantuan ataupun secara pembayaran biasa. Okey. Okey, dah selesai untuk pusat jagaan dan juga taskah.
Okey, so kita beralih ke subtopik yang 1.4 yang seterusnya. Kita dah selesai untuk bahagian taska dan juga pusatjagaan untuk kanak-kanak berusia 4 tahun ke bawah. Sekarang kita akan proceed dekat kanak-kanak berusia 4 tahun hingga 6 tahun ke atas untuk tadika dan tabika. Alright, so tadika, apa dia dimasukkan dengan tadika? Taman didikan kanak-kanak yang mana digunakan untuk orang yang nak menubuhkan tadika secara swasta. Okey, sektor swasta saja. So dia hanya boleh menggunakan nama tadika, taman didikan kanak-kanak. Kalau tabika pula bermaksud taman bimbingan kanak-kanak. Okey, yang mana kebanyakannya di bawah seliaan sektor kerajaan seperti tabika kemas, tabika perpaduan, okey, tabika negeri Selangor. Okey, tadika saja yang mana banyak di bawah sektor swasta. Contohnya macam Alta Kalips, Montessori, semua tu di bawah tadika, menggunakan perkataan tadika lah untuk penubuhan pusat tersebut. Okey, so tadika dan juga tabika ni adalah program yang memberi peluang pendidikan awal bagi kanak-kanak ibu umur 4 tahun hingga 6 tahun. Okey, minimum 4 tahun, maksima 6 tahun. Okey, so dekat tadika atau tabika tersebut mempunyai seramai 25 orang atau lebih dalam sesebuah tadika tersebut. Okey, itu nisbah dia. Okey, and then tempoh pengajaran dan pembelajaran tidak kurang daripada 3 jam sehari dalam 5 hari seminggu, Isnin hingga Jumaat. Alright, dan dekat tadika atau tabika hanya menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK yang diberikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, so apa objektif penubuhan tadika dan tabika? Okey, sama juga macam taska di mana ada objektif dia. Alright, so tadika dan tabika ni objektif dia yang pertama menggalakkan, okey, yang atas tu perkembangan sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani sosial kanak-kanak melalui pelbagai pendedahan dan juga interaksi. Yang kedua, menyediakan dan mengembangkan kemahiran asas 4M. Okey, membaca, menulis, mengira dan menakul. Okey, kalau tadi dekat bahagian sejarah, kalau anda dapat lihat hanya ada 3M. Itu yang asal, yang awal sekali. Sekarang ni mereka dah tambah lagi satu kemahiran iaitu menakul. So jadi 4M. Alright. So seterusnya meluaskan pengalaman, peluang belajar dan mengembangkan potensi individu melalui pengajaran dan juga pembelajaran yang terancang sesuai dengan peringkat umur, kemampuan dan kebolehan minat kanak-kanak tu. Dan yang seterusnya dapat membentuk sifat kepribadian, perwatakan, konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik. Itu yang kita nak anak-anak kita mencapai potensi-potensi tersebut dari segi personality dan juga perwatakan sebagai seorang manusia. Okey, dan last sekali memupuk dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian, kreatif dan mengembangkan sifat ingin tahu. Sebab kanak-kanak memang dilahir dengan sifat ingin tahu secara semula jadi. So bila dia masuk ke tadika dan tabika, kita kembangkan lagi sifat ingin tahu kanak-kanak tersebut. Okey, so dalam tadika ataupun tabika berbeza daripada taska tadi. Kalau taska tadi hanya menggunakan perkembangan, 6 jenis perkembangan. Tapi kalau dekat tadika ataupun tabika, mereka hanya menggunakan satu terms iaitu 6 tunjang lah yang mana terdapat dalam kurikulum KSPK. So tunjang yang pertama dipelajari di tadika ataupun tabika tersebut, tunjang komunikasi. Komunikasi ini merujuk kepada bahasa. Okey, dan juga penulisan, okey, literasi awal untuk kanak-kanak. Yang kedua, tunjang kerohanian dan sikap nilai. Mereka akan belajar macam mana nak menjadi seorang manusia yang ada moral, ada civic, bersikap yang ada sahsia dan juga mempelajari beberapa agama mengikut agama masing-masing lah. Dan yang ketiga, tunjang keterampilan diri. Yang keempat, tunjang kemanusiaan. Kita ada tunjang fizikal dan estetika dan last sekali tunjang sains dan teknologi. So inilah dia 6 jenis tunjang yang terdapat pada pembelajaran di tadika dan tabika yang mana wajib dipelajari oleh kanak-kanak ataupun murid-murid yang memasuki tadika tabika pada usia 4 tahun hingga 6 tahun. Okey, so dah selesai untuk pembelajaran kita daripada topik yang pertama sampailah yang last sekali. Okey, first slide tadi. So now kita akan
melakukan satu aktiviti secara individu. So ada 2 soalan dekat sini yang pelajar wajib selesaikan. So soalan yang pertama saya baca, okey, apakah perbezaan antara taska dan tadika tadi? So tadi saya terangkan perbezaan antara taska dan tadika dari segi objektif dan juga pembelajaran yang ada dekat taska tadika tersebut. So bolehlah pelajar menceritakan apakah perbezaan dia antara taska dan tadika tersebut. Yang kedua, nyatakan perkembangan dan tunjang yang terdapat pada pendidikan awal kanak-kanak. So awak kena nyatakan pula, seterusnya awak kena nyatakan apa pula perkembangan dan tunjang yang terdapat dalam pendidikan awal kanak-kanak. So bila saya dah mention pendidikan awal kanak-kanak bermaksud taska dan tadika. So itulah 2 soalan, 2 aktiviti yang perlu dilakukan oleh semua pelajar secara individu. Okey, so itu saja daripada simakan Kediri ini. Pelajar boleh baca untuk menyemak pemahaman berkait dengan apa yang kita pelajari tadi berdasarkan topik yang kita pelajari tadi tentang tadika, taska, tunjang, objektif, sedikit sejarah tentang pendidikan kanak-kanak dan sebagainya. Okey, and then sama juga dekat bahagian refleksikan diri, cuba baca dan fahamkan apa kaitan yang mana kita pelajari tadi daripada awal tadi sampai last sekali. Okey, so untuk ringkasan, okey, last sekali sebagai penutup, okey, saya bacakanlah. Okey, so pakar perkembangan kanak-kanak dan psikologi kanak-kanak telah menentukan awal umur 6 tahun, okey, 6 tahun tu ke bawah dan juga 6 tahun, okey, ialah masa yang penting dan genting dalam peningkatan perkembangan kehidupan manusia. So penyelidikan neuroscience mengatakan tentang otak kanak-kanak menunjukkan kepintaran bermula sejak lahir. So that's why daripada peringkat awal lagi kanak-kanak perlu diberikan pendidikan dan juga aktiviti untuk perkembangan mereka secara individu untuk kita nak mengekalkan potensi dia sehinggalah mereka mencapai tempoh matang pada akhir akan datang nanti. Okey, so istilah kunci ni boleh bacalah untuk mengetahui beberapa terms yang terdapat pada pembelajaran kita. Contohnya estetika yang terdapat pada tunjang pembelajaran, logik yang terdapat pada tunjang pembelajaran juga. Okey. So, yang ni adalah link video yang mana pelajar perlu klik dan buka untuk mengetahui apa yang difaham, apa yang dimaksudkan dengan pendidikan kanak-kanak secara jelas. So, dekat video ni kita dah letak siap-siap untuk memberikan pendidikan kepada pelajar tentang persekitaran yang ada dalam taska tadika untuk bagi pelajar faham lagi secara praktikal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan taska tadika mengikut teori pembelajaran yang kita belajar tadi. Okey, so rujukan boleh cari sendirilah, okey, untuk kefahaman pelajar masing-masing. Sekian itu saja daripada saya, Miss Aisyah, untuk pelajaran kita hari ini. Diharap kita boleh berjumpa lagi untuk masa akan datang. Sekian, terima kasih.